Isu pengabaian nafkah kepada isteri dan anak-anak menurut syariat Islam. Sejak kebelakangan ini, kes penceraian di Malaysia saban hari semakin meningkat sepanjang tahun. Pengabaian menunaikan tanggungjawab nafkah kepada isteri dan anak-anak merupakan antara punca penceraian yang tertinggi, terutama di kala penularan pandemik COVID-19. Terdapat juga suami salah faham dengan tidak memberi nafkah kepada isteri yang bekerja. Makin memburukkan lagi keadaan apabila suami tidak membantu isteri dalam urusan rumah tangga. Malaysia digemparkan dengan satu berita seorang usahawan, Siti Jamumun, sekali lagi mencuri perhatian ramai apabila mendedahkan dia sudah bercerai dengan suaminya, Muhammad Syafiq Irfan Azman. Ia tampil membuat pengakuan itu kerana tidak mahu menimbulkan fitnah, apatah lagi perkara ini mula menjadi bualan di kalangan pengikutnya di media sosial. Siti Jamumun atau nama sebenar Siti Suryani Wahidin berkata, "Jika tidak bertanggungjawab itu menjadi punca dia nekat untuk bercerai dengan suaminya. Bukan itu sahaja, malahan isu pengabaian nafkah juga turut menjadi salah satu punca penceraiannya. Beliau mendedahkan pernah hanya mendapat RM50 Malaysia setahun sebagai nafkah ketika masih bersama dengan bekas suaminya. Isu ini saban hari berlaku sepanjang tahun di Malaysia. Oleh itu, apa yang harus dilakukan ataupun tindakan yang perlu kita ambil? Mari kita sama-sama dengarkan kupasan kami." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari subjek Bahan Syariah, kami akan melakukan sikit tantangan dan pembahasan. Dan kami dari kumpulan 29. Saya akan introduce dulu 4 orang ahli kumpulan kami. Ini gambar-gambar dia, boleh lihat. So, tajuk yang kami pilih mengenai isu pengabaian nafkah kepada isteri dan anak-anak menurut syariat Islam. Kita beri dulu apakah yang dimaksudkan dengan definisi nafkah itu. Saya akan terangkan secara umum lah apakah nafkah itu sendiri. Nafkah diambil dari perkataan al-infaq yang bermaksud mengeluarkan. Nafkah juga berarti belanja. Maksudnya sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri, seorang bapa kepada anak dan sebagainya. Perkataan nafkah mempunyai makna iaitu membiayai kehidupan. Hal ini merupakan hak isteri dan anak-anak dari segi makanan, yang pertama, yang kedua pakaian, dan yang ketiga tempat tinggal, serta beberapa keperluan lain. Bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya, wajib ke atas suaminya untuk mengeluarkan nafkah. Walaupun kaya, wajib memberikan nafkah, apatah lagi sebaliknya. Okey, kita pergi ke sini. Seterusnya adalah sebab wajibnya nafkah. Terbagi pada 3. Yang pertama adalah keturunan, yang kedua pemilikan, dan yang terakhir iaitu yang ketiga perkahwinan. Apakah yang dimaksud dengan keturunan itu sendiri? Keturunan itu adalah dalam Islam hubungan nasab lah, ataupun keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai. Artinya dengan adanya hubungan nasab, seseorang dapat menerima harta seorang kerana hubungan keluarga sangatlah dekat, maka timbullah hak kewajipan. Fuqaha menetapkan bahawa hubungan kekeluargaan yang menyebabkan nafkah adalah keluarga dekat yang memerlukan pertolongan. Maknanya keluarga yang dekat itu seperti contoh adik-beradik, ibu bapa. Yang jauh tu contohnya pakcik dan makcik, atuk nenek, itu kirakan sebagai yang jauh lah. So tidak digalakkan untuk, bukan tak boleh tolong, tapi tidak digalakkan. Seandainya ada kekurangan ataupun kemaslahatan yang keluarga terdekat itu, maka diafdalkan, lebih baik untuk kita tolong keluarga yang dekat tu. Seterusnya kita pergi yang kedua iaitu pemilikan. Apakah yang dimaksudkan dengan pemilikan itu sendiri? Seseorang wajib memberi nafkah terhadap yang dimilikinya seperti hamba sahaya dan binatang peliharaan. Harus diberikan makanan dan minuman yang bisa meneruskan hidupnya. Bila seorang tidak mahu melaksanakannya, maka hakim boleh memaksa orang tersebut untuk memberikan nafkah kepada binatang peliharaan dan pelayannya. So tadi dah disebut tentang hamba sahaya. Hamba sahaya ni mungkin dulu ada tapi sekarang dah tak ada. Tapi sekiranya hamba sahaya itu masih kekal sampai sekarang ni, maka kita wajib berikan nafkah. Bukan dia sebagai hamba tak wajib berlepas tangan dia. Itu tak salah lah di sisi agama Islam. Imam Malik dan Ahmad berpendapat hakim boleh memaksa orang yang mempunyai binatang memberikan nafkah-nafkah binatang-binatang. Kalau tidak sanggup menafkahinya, boleh dipaksa menjualnya lah. Dipaksa menjual tu atas dasar supaya tidak melakukan kemudaratan kepada haiwan tersebut lah. Kita boleh dah tak bagi makan, bersifat zalim dan sebagainya, memberikan mudarat kepada haiwan tersebut. Seterusnya yang terakhir kita bagi kepada adalah perkahwinan. Perkahwinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah kerana dengan adanya akad nikah, seorang isteri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengatur rumah tangga dan lain sebagainya. Seterusnya, perkahwinan adalah merupakan salah satu keperluan naluri untuk memenuhi keperluan hidupnya dalam melakukan hubungan biologis dan berkeluarga. Islam sangat menyukai perkahwinan. So, kita lihat di sini bahawasanya nafkah itu bukanlah sahaja daripada segi perkahwinan. Biasanya kita dengar, nafkah ni untuk perkahwinan je. Tapi kita dah lepas saya dah terangkan tadi, ada benda-benda yang lain kita wajib untuk nafkah. Contohnya keturunan dan juga apa tadi? Pemilikan. So, 3 benda ni adalah wajib dia. Jadi, ke atas kita perlu tahulah, bukan nafkah ni bukan untuk kahwin saja. So, kita dah tahulah. Seterusnya, kita akan pergi ke perbincangan yang seterusnya adalah nafkah suami kepada isteri dan anaknya. Saya akan meneruskan perbincangan ini dengan memanggil saudara Adik Syakif. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Saif Fawaz kerana memberikan saya untuk membincangkan seterusnya. Seterusnya iaitu nafkah suami kepada isteri dan anaknya. So, apa yang perlu suami buat untuk isteri dan anaknya merangkumi dalam 6 aspek.
iaitu makanan, barang-barang dapur untuk isteri, pakaian, tempat tinggal, alat-alat untuk membersihkan diri, serta pembantu bagi isteri. Iaitu maksudnya macam orang gaji. Okey, kita tengok nafkah wajib daripada suami kepada isteri. Yang pertama iaitu perbelanjaan rumah. Tidak kira sama ada rumah sewa ataupun rumah sendiri, suami wajib diberi nafkah rumah kepada isterinya mengikut kemampuan suami. Seperti yang dikongsikan oleh Profesor Harlina Siraj, suami yang beli rumah teres sahaja buat isteri dan keluarganya adalah jauh lebih baik berbanding rumah banglo yang dibeli isteri. Sebab apa? Sebab lebih baik untuk rumah yang dibeli daripada suaminya berbanding rumah banglo yang dibeli oleh isterinya sendiri. Lepas tu, kita pergi ke yang kedua iaitu makan dan minum yang secukupnya. Walaupun suami ni hanya mampu membeli sayur, kangkung dan ikan kembung, makan sahaja kerana benda itu berkat sebab dibeli oleh suami sendiri. Hal ini kerana apa? Kerana apabila suami ni menyediakan keperluan makanan buat isteri dan anak-anak, dia akan rasa lebih bersyukur kerana berjaya nak buat isteri dan anak-anaknya bergembira. Sebab apa? Sebab dapat makanan yang secukupnya. Sebab itu isteri kalau boleh biarlah suami buat senarai barang yang ingin dibeli. Anda akan dapat lihat betapa besarnya hati suami apabila berjaya menyediakan segala keperluan barang dapur di rumah. Sebab suami, dia hanya untuk melihat kemanisan senyuman daripada isteri dan anak-anaknya. Seterusnya, yang ketiga, perhiasan. Wanita ni memang suka melawar ataupun dalam kerti kata lain, dia suka untuk berhias, untuk bercantik-cantik dengan barang perhiasan. So, jadi suami ni dia perlu menyediakannya pada isteri dengan membeli barang dengan kemas seperti cincin, rantai tangan, rantai leher dan sebagainya. Tapi kalau suami dia tidak mampu, terima saja apa yang suami beli ataupun dia beli zulian je pada isterinya. So, kita terima apa yang dibeli oleh suami kita. Seterusnya yang keempat, pakaian dan perubatan. Ini merupakan peluang untuk suami. Dia bersama-sama untuk melihat aurat isteri, antaranya melihat aurat isteri. So, antara pakaian yang dia perlukan sedia iaitu baju, seluar, kain, tudung, pakaian dalam dan lain-lain. Begitu juga dalam aspek perubatan. Suami dia harus bawa isteri dia pergi mendapat rawatan jika isteri dia sedang sakit. Kalau boleh, paling baik adalah buat insurans takaful untuk isteri dan anak-anak. Seterusnya yang kelima, pembantu rumah. Apa yang dimaksudkan dengan pembantu rumah ni? Pembantu rumah ni iaitu orang Melayu panggil orang gaji. Okay. Pembantu rumah ni juga penting untuk membantu isteri ketika di rumah, terutama kepada suami yang berkemampuan. Paling tidak upah orang gaji part-time untuk membantu isteri mengemas rumah, memasak, mencuci pakaian dan sebagainya. Jika isteri dalam pantang apabila pembantu untuk menguruskan isteri sepanjang tempoh tersebut, alangkah seronoknya hati kalau punya suami yang dia prihatin dan menjaga kebajikan si isteri dan dengan sebaiknya. Walau bagaimanapun, tidak semua wanita bertuah dan ada setengah isteri ni memang sudah ditakdirkan untuk hidup bersusah payah dengan suami. Tidak salah pun sebenarnya kalau seorang isteri dia membantu suami, dan itu adalah senario kehidupan wanita di Malaysia masa kini yang kebanyakan keluar mencari rezeki untuk keluarga. So, sama-sama bantu untuk mencari rezeki yang secukupnya untuk kebajikan keluarga, sesuatu keluarga. Okay, seterusnya kita pergi kepada nafkah kepada anak. Seorang bapa ni, dia bertanggungjawab menanggung belanja nafkah anak-anaknya sehingga anak lelaki mencapai umur balik dan anak perempuan berumah tangga. Kewajipan ini adalah tidak bersyarat dan mutlak. Tidak kiralah sama ada anak-anak itu berada dalam jagaannya ataupun tidak. Setengah pihak dia cuba nak menafikan hak anak-anak mendapat nafkah atas alasan bahawa dia tidak dapat berjumpa anak ataupun dihalang dari berjumpa anak oleh bekas suami atau bekas isteri. Kewajipan nak membayar nafkah dan hak lawatan anak ni adalah dua perkara yang berbeza dan tidak boleh dijadikan syarat atau alasan untuk dia untuk menafikan dan menidakkan hak anak bagi mendapat pembiayaan nafkah. Okey, seterusnya kita tengok yang dalam aspek enactment pula, iaitu Seksyen 73 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Selangor. Dia memperuntukkan kewajipan seorang bapa untuk menanggung nafkah anak. Seksyen 73 1 berbunyi, kecuali jika sesuatu kejadian atau sesuatu perintah mahkamah memperuntukkan selainnya, maka adalah menjadi kewajipan seorang lelaki menanggung nafkah anaknya sama ada anak itu berada dalam jagaannya atau dalam jagaan orang lain. Sama ada dengan mengadakan bagi mereka tempat tinggal, pakaian, makanan, perubatan dan pelajaran sebagaimana yang munasabah memandang kepada kemampuan dan taraf kehidupannya,
atau dengan membayar kosnya. Okey, seterusnya kita pergi firman Allah dalam Al-Quran tentang nafkah kepada anak. Wajiban bapa untuk mengeluarkan belanja nafkah kepada anak-anak adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang bermaksud, dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun genap, iaitu bagi yang hendak menyempurnakan penyusuan itu, dan kewajipan bapa ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara sepatutnya. Tidaklah diibaratkan seorang malaikat menurut kemampuannya. Janganlah seorang ibu itu menderita kerana anaknya, dan jangan juga menjadikan seorang bapa menderita kerana anaknya, dan waris juga menanggung kewajipan tersebut jika bapa itu telah tiada. Kemudian jika keduanya suami isteri, dia mahu menghentikan penyesuaian itu dengan persetujuan yang telah dicapai oleh mereka sesudah berunding atas mereka berdua, tidaklah salah melakukannya. Dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, maka tidak ada salahnya bagi kamu serahkan upah yang kamu berikan itu dengan cara yang patut. Dan itu saja daripada saya. Sekarang saya akan serahkan kepada saudara saya untuk membincangkan tentang isu nafkah isteri selepas berlakunya penceraian. Terima kasih kepada kawan saya. Seterusnya saya akan sambungkan tentang bab nafkah isteri selepas penceraian. Apa yang kita boleh masukkan, maksudnya dekat sini dalam isu ini, apakah yang boleh Puan Jamumol ni dapat selepas penceraiannya. Kita lihat dekat sini persoalannya, adakah suami wajib memberi nafkah selepas menceraikan isteri? Islam menekankan tanggungjawab suami dalam memberi nafkah terhadap isteri bukan sahaja sepanjang tempoh perkahwinan. Bahkan pensyariatan ini berjalan dan dilaksanakan selepas terjadinya penceraian. Maknanya dekat sini, selepas berlakunya penceraian, seharusnya suami kepada Puan Siti Jamumal ni menanggung nafkah, memberikan nafkah kepada si isterinya. Isteri yang diceraikan berhak mendapat nafkah dalam masa iddahnya daripada bekas suaminya. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Talaq ayat 6 yang bermaksud, tempatkanlah isteri-isteri yang menjalani iddah itu di tempat kediaman kamu yang sesuai dengan kemampuan kamu, dan janganlah kamu adakan sesuatu yang menyakiti mereka di tempat tinggal itu dengan tujuan hendak menyusahkan kedudukan mereka supaya mereka keluar meninggalkan tempat itu. Dan jika mereka berkeadaan sedang mengandung, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan berundinglah di antara kamu dalam hal menyusunya dengan cara yang baik. Dan sebaliknya, jika kamu dari kedua pihak mengalami kesulitan, maka bolehlah perempuan lain menyusunkannya. Hak nafkah terhadap isteri yang diceraikan adalah bergantung kepada kedudukan talak itu, iaitu sama ada iddah talak raj'i, iddah talak ba'in ataupun iddah kematian suaminya. Dalam kes Puan Jamumal ni, kita boleh lihat Puan Jamumal ni diceraikan dengan talak 1 pada Disember tahun lepas, selepas 4 tahun berkahwin. Jadinya untuk kategori Puan Jamumal ini, dia dikategorikan sebagai hak talak iddah untuk talak raj'i, yakni iddah talak raj'i ini berhak mendapat semua nafkah sebagaimana nafkah yang diterima sewaktu dalam perkahwinan. Walau bagaimanapun, sekiranya isteri itu diceraikan dengan sebab nusyuz, maka dia tidak layak untuk memohon mendapat nafkah dalam tempoh iddah tersebut daripada bekas suaminya. Seterusnya kita akan lihat apakah nafkah yang akan didapati. Sepertinya yang pertama ialah bekas suaminya haruslah menyediakan makanan yang sepatutnya. Yang kedua, menyediakan pakaian yang sepatutnya kepada isteri. Jika ada anaknya, maka haruslah menyediakan pakaian juga kepada anak-anaknya. Yang ketiga ialah menyediakan tempat tinggal untuk isteri yang diceraikan itu. Dan yang keempat ialah menyediakan apa-apa yang patut kepada seorang isteri seperti belanja perubatan dan sebagainya. Yang kedua, sekiranya iddah talak ba'in, dalam kategori iddah talak ba'in dan si isteri itu mengandung, dia berhak mendapat nafkah perbelanjaan termasuk tempat tinggal. Yang ketiga, wanita yang diceraikan dengan talak ba'in wajib diberikan tempat kediaman dan tidak wajib diberi nafkah dan segala bentuk perbelanjaan. Okey, seterusnya kita akan lihat pula perkara yang boleh dituntut oleh isteri selepas bercerai. Dalam isu yang kami telah kaji, apakah perkara yang boleh dituntut oleh Siti Jamumal ni daripada bekas suaminya? Antaranya ialah, yang pertama ialah nafkah iddah. Nafkah iddah ialah nafkah yang wajib dibayar kepada bekas isteri di dalam tempoh iddah raj'i disebabkan sesuatu penceraian. Iddah ni, nafkah ini bukan datang dalam bentuk wang, ianya juga datang dalam bentuk makanan, pakaian dan tempat tinggal mengikut hukum syarak. Yang kedua ialah mut'ah. Mut'ah ini satu bayaran yang wajib ke atas suami yang diberi
yang pada isteri yang telah diceraikan tanpa sebab yang muhasabah mengikut hukum syarak. Maknanya bekas isterinya ini diceraikan tanpa hukum yang tanpa sebab yang muhasabah. Jadinya ia boleh menuntut mut'ah ini. Kadang mut'ah boleh dituntut melalui persetujuan kedua-dua belah pihak. Sekiranya terdapat pertikaian mengenai kadar ini, mahkamah akan menentukan kadar bayaran mut'ah tersebut. Yang ketiga ialah harta sepencarian. Harta sepencarian ialah harta yang diperoleh bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak. Harta sepencarian ini boleh dituntut oleh suami atau isteri di mahkamah yang berbidang kuasa. Harta sepencarian termasuklah wang ringgit, harta alih, harta tak alih dan apa-apa aset yang dihasilkan atas perkongsian bersama dalam tempoh perkahwinan. Maknanya sebagai contoh sekiranya sebelum perceraian itu mereka berdua ada membuat bisnes. Suami isteri ni ada buat bisnes, jadinya perniagaan itu perlulah dibahagikan mengikut hukum syarak. Tuntutan harta seperceraian ini hendaklah dikemukakan ke Mahkamah Tinggi Syariah untuk keadilan. Yang keempat ialah tunggakan nafkah. Tunggakan nafkah ini ialah nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami kepada isterinya dalam tempoh perkahwinan dan menjadi hutang ke atas suaminya dan wajib dibayar. Tunggakan ini boleh dituntut di mana-mana mahkamah syariah. Sebagai contoh dalam isu Puan Jamumul ni dengan bekas suaminya, mengikut kajian kami, Puan Jamumul ni pernah dapat nafkah RM50 sahaja, nafkah setahun ketika ia bersama dengan bekas suaminya. Maka daripada situ Puan Jamumul ni boleh menuntut tunggakan nafkah sepanjang tempoh mereka sebelum tempoh mereka penceraian. Jadi nafkah yang tertunggak itu boleh dituntut di mahkamah syariah. Yang kelima ialah tunggakan nafkah anak. Yang keenam ialah hak jagaan anak, yang ini hadanah. Yang ketujuh ialah nafkah anak. Nafkah anak ialah nafkah yang perlu bekas suaminya beri kepada anak itu daripada untuk makan minum sepanjang tempoh kalau ikutkan yang ditetapkan oleh bidang kuasa dalam tempoh sehingga 18 tahun. Sehingga umur anak itu 18 tahun. Yang akhir sekali ialah hak tempat tinggal. Seterusnya kita akan lihat pula pandangan daripada sudut pandangan yang lain, iaitu tanggungjawab nafkah seorang isteri dan anaknya atas kematian suami pula. Bagaimana tanggungjawab nafkah seorang isteri itu dan anak-anaknya itu akan berlaku. Situasinya isteri yang kematian suami dan pasangan tersebut mempunyai anak. Bagaimana kita nak tahu untuk hak tanggungjawab nafkah itu? Kewajipan suami memberi nafkah kepada isterinya gugur setelah kematian suami. Hal ini kerana isteri merupakan salah seorang waris yang berhak mendapat bahagian daripada harta peninggalan suaminya. Dengan demikian, harta peninggalan tersebutlah yang digunakan sebagai nafkah terhadap dirinya. Isteri yang kematian suami dan pasangan tersebut mempunyai anak, selepas kematian suami, siapakah yang bertanggungjawab menanggung nafkah isteri dan anak tersebut? Seorang bapa tidak bertanggungjawab untuk memberi nafkah kepada anak perempuannya yang kematian suami jika anaknya itu mampu. Namun jika anaknya itu fakir dan tidak mampu bekerja atau beberapa faktor tertentu seperti gila, sakit dan sebagainya, maka bapa wajib memberi nafkah kepadanya. Sekiranya bapa sudah tiada, maka tanggungjawab jatuh kepada datuknya untuk memberi nafkah. Manakala nafkah anak kecil yang kematian bapa dan belum mampu bekerja, maka tanggungjawab tersebut terletak kepada datuk dari keturunan bapanya. Datuk sudah tiada, maka ibu kepada anak kecil tersebut dipertanggungjawabkan untuk memberi nafkah kepadanya sehingga anak tersebut balik dan mampu bekerja. Nafkah apa yang perlu ditanggung oleh pihak penanggung? Dari sudut kadar nafkah yang perlu diberi, hukum syarak tidak menetapkannya. Penentuan kadar nafkah ini hanya berdasarkan konsep mencukupi berdasarkan pandangan umum dan kemampuan pemberi nafkah. Namun jika datuk sebelah bapa anak kecil tersebut tidak mampu, serta ibunya juga seorang yang tidak fakir kerana kematian suami dan tidak mampu menanggung anaknya, maka menjadi tanggungjawab pusat zakat atau baitul mal untuk menanggung keperluan si anak itu. Oleh itu, isteri tersebut berhak mendapat zakat dan boleh memohon bantuan pusat zakat atau baitul mal kerana statusnya sebagai asnaf zakat dan kategori fakir dan miskin. Dalam kategori fakir dan miskin, di samping itu, saudara mara yang lain juga digalakkan untuk menghulurkan bantuan kepada saudaranya yang berada dalam kesusahan, bahkan sunat membantunya atas tuntutan sedekah dan demi mengira lagi silaturahim. Berapa lamakah pihak penanggung tersebut perlu menanggung nafkah isteri dan anak tersebut? Menurut Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan, perintah pemberi nafkah tamat apabila anak tersebut mencapai umur 18 tahun. Namun mahkamah juga boleh melanjutkan perintah pemberian nafkah sekiranya terdapat alasan yang munasabah seperti melanjutkan pembelajarannya. Okey, seterusnya kita pergi kepada isu pengabaian nafkah. Okey, yang pertama. Sering kita melihat penganiayaan berlaku ke atas para isteri sama ada dalam bentuk deraan tubuh badan, pengabaian tanggungjawab dan kezaliman dalam bahagian hak. Kalau kita tengok
Isu ni sering saja kita dengar melalui berita. Mana kalau kita tengok TikTok pun ada saja. Tengok TikTok, Instagram dan YouTube dan sebagainya. So, benda ni kita sentiasa dengar melalui telinga kita, mata kita. Okey, yang kedua, biasanya perbuatan-perbuatan yang tidak sihat ini hanya diselesaikan dengan sikap sabar para isteri saja. Kalau mereka membuat aduan, hakim syariat ni dia akan sentiasa menasihatkan mereka agar balik dan bersabar atau banyak bersabar pada hadapan hakim. Semua isteri ini adalah insan yang mudah terasa dan dia gemar membesarkan sesuatu yang kecil dan tidak melihat sesuatu menerusi pertimbangan yang waras dan bermacam lagi tanggapannya. Nak cakap isteri ni, perempuan ni, dia hanya bertindak mengikut hati dan perasaan. So, dia tidak ikut akal dan fikiran dia dengan baik. Itulah yang dimaksudkan. So, suami ni kena harus ambil cakna, jangan pandang rendah je, jangan ambil remeh-temeh je pasal isu ni. So semua suami kena ambil cakna untuk isu ni. Dalam konteks isu pengabaian nafkah Siti dan Umar yang telah baru-baru ini, kami berpendapat bahawa terdapat beberapa punca yang menyebabkan suaminya enggan memberi nafkah kepada anak dan isterinya. Sebab ataupun punca yang pertama ialah mempunyai masalah menguruskan kewangan. Antara alasan suaminya enggan memberi nafkah adalah mereka kurang berkemampuan kerana jumlah pendapatan yang sedikit. Di samping itu, tabungan keluarga dan hutang yang banyak menyebabkan suami berkira-kira untuk mengeluarkan nafkah isteri dan anak-anak. Antara alasan lain adalah suami mendakwa sebelum perkahwinan, mereka telah bersetuju untuk menanggung perbelanjaan sepanjang perkahwinan. Dan terdapat juga kes pengabaian tanggungjawab dan nafkah kerana beranggapan bahawa isteri mempunyai sumber pendapatan sendiri. Siti juga mendakwa bahawa bekas suaminya akan berbelanja wang daripada hasil gajinya untuk membeli permainan video daripada menafkahi anak dan isterinya. Punca yang kedua pula ialah konflik dan perselisihan faham sesama pasangan. Hal ini boleh dikaitkan dengan kes Siti dan Umar yang awalnya berpunca daripada kes pengabaian nafkah lalu mengambil keputusan untuk bercerai. Ketidaksefahaman dan ketegangan emosi antara pasangan dapat menyebabkan komunikasi yang tidak baik yang akhirnya akan menyebabkan si suami akan mengabaikan tanggungjawab dan tidak memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak. Keadaan sebegini jika dibiarkan berterusan akan memberi kesan kepada anak-anak dan seterusnya berlakunya kes penceraian. Oleh itu, walau seteruk mana sekalipun konflik yang dihadapi oleh suami dan isteri, si suami tidak berhak untuk melucutkan nafkah kepada isterinya. Sebaliknya, cuba untuk menyelesaikan konflik dan memberi nafkah seperti sedia kala. Punca yang ketiga ialah berpunca daripada sikap isteri yang selalu memanjakan dan takut kepada suami. Sikap isteri yang terlalu sayang dan manjakan suami menjadi punca pasangan culas membayar nafkah. Malah, ada segelintir isteri sanggup mengambil alih tugas dan berkorban untuk menggalas tanggungjawab mencari nafkah asalkan suaminya setia dengannya. Terdapat juga wanita sebelum berkahwin sudah biasa manjakan pasangan sehingga sanggup membiayai pinjaman perkahwinan kepada bakal suami. Selain itu, ramai juga isteri yang segan ataupun takut untuk meminta nafkah dengan pasangan sendiri, malah lebih kronik sanggup bertahan dengan suami yang tidak bekerja asalkan suami mereka setia dengan mereka. Punca yang terakhir ialah sikap suami yang tidak tahu tentang kewajipan nafkah. Sikap ketidakpengetahuan suami tentang kewajipan nafkah mungkin disebabkan oleh kurangnya pendedahan sebelum masuk ke alam perkahwinan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, kaum lelaki itu adalah pemimpin yang bertanggungjawab terhadap kaum wanita kerana Allah melebihkan sebahagian daripada mereka atas sebahagian yang lain, iaitu wanita kerana mereka menafkahkan sebahagian daripada harta mereka. Surah An-Nisa ayat 24. Punca ini mungkin boleh dikaitkan dengan kes bekas suami Siti Jamumal yang mungkin tidak mengetahui bahawa tanggungjawab nafkah kepada isteri dan anaknya adalah di bawah tanggungjawab beliau. Dan sekiranya seorang lelaki itu enggan menafkahi keluarganya, maka si isteri memiliki hak untuk memfasakkan perkahwinan dan itu tidak termasuk dalam perkara dosa. Seterusnya kita pergi pula kepada kesan pengabaian nafkah. Kesan pengabaian nafkah yang pertama ialah dapat menjejaskan kesejahteraan ekonomi. Tanpa pemberian nafkah, ianya dapat menjadikan kuasa beli rakyat menurun oleh kerana rakyat tidak mempunyai wang yang mencukupi untuk membeli keperluan asas. Ianya juga dapat mewujudkan jurang yang besar dalam sosioekonomi masyarakat yang menimbulkan tekanan ekonomi yang serius. Kesan yang kedua pula ialah menjejaskan kesihatan dan gizi keluarga. Seperti yang kita tahu, pengabaian nafkah dapat memberi kesan kepada kesihatan masyarakat kerana mengalami kesulitan untuk mendapatkan makanan yang sihat. Kedudukan kewangan yang rendah menyebabkan masyarakat tidak dapat menjalani rawatan kesihatan di klinik atau di hospital dengan sempurna. Seterusnya, kesan yang ketiga ialah
dapat meretakkan hubungan kekeluargaan dan menjadi punca kepada berlakunya kes penceraian. Kesan pada kali ini dapat menimbulkan ketegangan dan konflik dalam hubungan suatu keluarga sehingga kan hilangnya kepercayaan dan rasa hormat di antara pasangan. Ianya juga dapat menimbulkan rasa tidak puas hati dan ketidakadilan sesama pasangan kerana kurangnya dukungan kewangan daripada pasangan dan menyebabkan ketidakstabilan dalam perkahwinan dan seterusnya menjadi punca utama berlakunya kes penceraian. Dalam konteks isu penceraian Siti Jambu Mall, ini adalah kesan yang boleh kita kaitkan dengan kes beliau. Faktor kewangan dan isu gaji si suami lebih kurang daripada si isteri membawa kepada hubungan keluarga menjadi retak dan berlakunya kes penceraian. Seterusnya, kesannya juga dapat menjejaskan pendidikan anak-anak. Tanpa nafkah, kos untuk menghantar anak ke sekolah tidak dapat ditanggung dan menyebabkan anak tidak dapat pendidikan yang baik sehingga terpaksa berhenti sekolah. Anak juga akan merasa terabai dan kurang yakin diri oleh kerana tidak mendapat pendidikan yang efektif. Dalam konteks ini, anak kepada Siti Jambu Mall mungkin akan berhadapan dengan situasi ini apabila menginjak ke alam persekolahan jika bekas suaminya masih lagi enggan untuk memberikan nafkah kepada anak mereka. Kesan yang terakhir ialah menjadikan emosi tidak. Pengabaian nafkah mampu menjadikan isteri tidak kawal oleh kerana desakan kewangan yang tidak mencukupi dan melampau. Ketidakstabilan kewangan membawa kepada kemurungan hinggalah kepada kes bunuh sesama anggota keluarga. Jelas kita lihat dari kes pengabaian nafkah Siti Jambu Mall ini bahawa pengabaian nafkah juga dapat melibatkan emosi sesama pasangan, terutamanya emosi si isteri. Okey, dan akhir sekali, di akhir perbincangan kami, apa yang kami dapat simpulkan dalam isu pengabaian nafkah ini adalah kita dapat tahu yang isu pengabaian nafkah adalah merupakan aspek yang penting dalam kehidupan pasangan dan tidak boleh dipandang enteng untuk setiap pasangan di dalam dunia ini kerana jika berlakunya pengabaian dia akan memberi kesan buruk kepada pasangan tersebut maupun kepada anak-anak mereka yang boleh menjejaskan kesejahteraan dan kebahagiaan sesuatu pasangan. Itu sahaja, sekian, terima kasih daripada kami.